bertukar. Kalau kaki depan sebelah kanan, belakang di sebelah kiri, dan kita regangkan dia. Seorang tarik sana, seorang tarik sini. Bila regang, urat secara tak langsung dia akan bertindih. Bila urat itu bertindih, oksigen tak boleh flow dengan baik dan darah dia terhenti dan dia akan lemah, dia akan jatuh. Lagi jatuh, lagi dia lemah. Biarkan itu, sebelih, pusingkan kepalanya, album atas angin, dan kita tekan dengan pisau. Itulah secepat-cepat mati, sebaik-baik sembelihan. Kerana kita cakap tadi dua album, kan? Album ini ubat darah, pemberi sini kan, yang di belakang sini. Kita tekan di atas album, keluar album tu, atas tu. Itu katil yang paling lembut untuk tekan. Tapi kita tak boleh buat. Spring roll ni tak boleh buat. Pasal pisau tu dia tidak masuk, dia akan lekat. Kalau kabel dia boleh buat. Sekejap lagi kita tunjuk. Okey. Memotong, kita balik pada memotong. Kemudian tempat bahagian kita bungkus. Kita buat di atas lantai. Memang pro. Siapa tak buka kasut lah. Kita tak lapik lagi lah kan. Tapi memang bukan kampung lain, bukan kampung sini, kampung lain. Memang ada kat Kalau yang bijak je. Kat kampung lain lah. Kat sini saya tak nampak, saya tak ada betul kan. Tapi kat kampung saya memang tu. Kau cakap lah buat lah, orang tak nampak. Sebab dia cakap orang tak nampak kan. Ini sikap kan. Kalau di Europe lama dah kita masuk lokal. Kalau jual lagi di pasar tani sekarang ni, lama dah kita masuk lokal. Saya pertama kali datang nak buat hamblau, 4 orang masuk lokal kerana sebelit kambing korban. Tak tahu apa cuti, sebelit belakang rumah 2 hari masuk lokal. Pasal sendiri tak boleh sebenarnya kan? Tak boleh. Kalau kita kat negeri rumah dah lama kan, buat korban tadi. So itulah dia kan. Kita nak beritahu sebaik-baik, sebersih-bersihnya, buatlah meja. Cari meja, kerja senang, pinggang tak sakit, tak penat dan cepat. Buatlah meja. Seburuk-buruk meja buatlah dan dilapik dengan plastik supaya dia tak apa dia. Saya bilang dia, jangan buat atas lantai. Buat ke lantai 8. Penat, kotor, datang pula hamblau dia kan, kampung saya kan dekat sini. Okey, so inilah yang saya nak berkongsi kan, bukan saya nak mengajar, saya nak berkongsi. Okey, dan itu juga semasa kita memasak. Tukang masak ni saya rasa agak tak setuju. Banyak tukang masak tak setuju dengan saya. Tapi setelah dia buat, baru dia juga aku setuju. Ya. Daging korban ni tak boleh campur garam sebenarnya. Tak boleh. Nak masak. Bila nak makan dah masak, baru pupuk garam. Masuk dalam pinggan, pupuk garam, kacau sendiri. Lagi sedap. Malam ni betul lagi kita syukur. Kalau tak sedap, datang sini lopos saya juga. Ada, saya jawab. Daging korban ni jangan taruh garam. You nak tahu apa, taruhlah, jangan taruh garam. Pasal garam ni lah ejen yang boleh menaikkan kolesterol, yang menguatkan kolesterol, yang menguatkan segala-galanya. Dia akan daging itu akan bertambah keras dan lambat masak. Bila kita taruh garam, daging baru disembelih, dia akan bertambah kolesterol setiap 100 gram dikali 1.25 miligram of kolesterol. Tengok dalam internet, jangan dekat saya. Dia masuk dalam Universiti Media Sutra dalam ni mid science dia. Masuklah, itu ahli-ahli yang buat kajian tentang daging. Saya dah tahu lama
dia bagi datang kita. Dan itulah, saya rasa semuanya ni okey dah. Tak ada apa lagi yang kita nak apa ni, nak beritahu, tapi ada sikit tertinggal. Itu soal jawab dia. Sebenarnya saya tertinggal telefon. Saya suka SMS. Kalau siapa nak tanya soalan SMS kat saya, sebab nasib tak baik, kenalah tanya saya. Jadi kalau sampai segan-segan tu apa semua, jangan lupa kita sini tak ada nak malu dengan siapa. Walaupun you rasa soalan tu soalan yang kurang pandai lah, tak apa tanya. Sebab di sini saya rasa semua nak berkongsi. Dan saya pun mungkin you rasa anggap soalan tu tak pandai, tapi mana tahu benda tu berkenaan dia sendiri. Saya buka pada untuk siapa yang tanya. Kecuali negara-negara yang masih tidak berkiblatkan human rights. Sekiranya kita baru belajar mengenai dulu, apakah jenis pisau dan juga bentuk pisau yang sesuai untuk dibeli dulu bagi mereka yang baru belajar? Terima kasih. Okey. Belajar sebagai buku ke, belajar sebagai kambing ke, belajar sebagai apa ke, pisau yang biasa adalah pisau carbon. Pisau carbon. Dan kesesuaian pula, lagi panjang pisau itu, lagi teruk selehan. Lagi pendek pisau itu, lagi baik selehan. Okey. Dan satu lagi saya nak beritahu yang tentang dia, boleh saya pasang. Okey, nampak tak? Diratip dia daging. Kan? Sebenarnya ni daging ni dia lembu terlampau stres, dia terlampau dendam. Bukan kerana dia bergerak kerana keajaiban, tak ada kena mengena keajaiban langsung. Ini adalah lembu tu dia tak redha matinya. Lillahi ta'ala ni saya cakap, ini lembu yang tak redha mati walaupun you korban apa pun tak dapat, kerana dia masih gerak. Dia tengok darah dia pun tak ada, kan? Ini bukan keajaiban. Orang kata lembu tu ini ajaib ni. Saya tengok ni, ini viral ni kat Malaysia ni. Ini ajaib. Dan satu lagi, lambang Allah dekat daging ni. Nanti saya tunjuk lagi. Setiap lembu disembelih korban mesti ada. Sekejap lagi saya tunjuk dekat lembu ni. Ya, semua ada. Inilah yang menyesatkan dia. Inilah hati-hati yang orang kata yang nak menyesatkan kita ni, yang nak mendatang. Sebab kafir ni, syaitan ni, hari raya ni dia paling tak suka. Pasal apa? Ini adalah kejayaan orang Islam. Inilah kekuatan orang Islam. Inilah hari yang paling berbahagia bagi orang Islam. Jadi syaitan ni nak asur, kan, supaya benda ni dah tersimpang keluar pada Islam.
Okey, so janganlah buat apa-apa. Tengok macam ni, ambil umpan dengan jalan, masuk dalam kuali. Kan? Dan lagi satu, saya mintalah kepada siapa saja di sini, kalau datang korban tu, janganlah niat aku dah keluar pada rumah, aku nak makan ambil ekor ni lagi. Ekor ni kan boleh kuat tenaga batin. Itu bohong paling besar. Ambil ekor, ketuk paling dia. Pembohong paling besar. Dalam lembu ni tak ada apa. Yang paling sekali saya sedih, dia kata anu lembu tu, kalau buat sup jadi tenaga batin, kepala otak kau. Kan? Itu paling kotor, tuan-tuan. Hancing, kuman, you makan juga bos. Memang tak ada apa, mati. Tapi dia masuk dalam, dia accumulate, jadi bakteria. Percayalah, jangan mengaut. Sibuk. Macam tak mampu pula nak makan ekor. Belilah kat pasar. Kan? Betul tak? Tak payah. Orang bagi, kau nak minta izin dah belum? Upah korban ni. Ya Allah, saya takut dosa-dosa sebelah ni. Saya tak nak cakap haram, sebab saya tak boleh menunjukkan halal haram. Datang tolong ilahi ta'ala, balik orang bagi ambil. Orang tak bagi, banyak apa ni? Sini ada apa? Tesco, semua ada kan? Pergi je, beli, bestnya RM40 sekilo. Batang kelapa, batang pinang, batang balak, beli je. Kan? Jangan kat korban yang datang penat. Dah dapat pahala tu penat, ambil pula daging. Elok juga ambil daging. Siapa pun tak nampak kan? Tak nampak, ambil kan? Ada pernah saya pergi mana-mana, satu tempat tu saya pergi kat Kedah pula, kat Pahang, 75 ekor. Sembelih je 75 pasang telur hilang. Jual telur kan? Tak payah buat benda tu. Di sini jangan buat. Kita buat, letak di tengah, bagilah pada siapa yang patut. Kan? Kalau nak berasa, jumpa AJK masjid, siapa tu ada bahagian kau, jumpa, boleh tak minta saya sikit nak dapat berkat dia. Alhamdulillah. Kan mudah. Daripada kita penat-penat buat, balik masak, bagi anak pula makan, bini pula makan. Ya Allah, sedihnya benda yang tak elok bagi anak bini makan. Kan? Janganlah buat itu. Okey? So saya rasa ada apa-apa lagi soalan yang nak tanya? Assalamualaikum. Jadi macam apa? Okey. Daging selepas dia sembelih, berapa lama dia boleh bertahan sebelum saya tengok kadang-kadang dia jual sampai hitam sampai kering. Ya. Dia ada orang beli. Berapa jam dia bertahan sebelum disejemput kan? Daging yang sembelih, selepas disembelih di luar, kalau boleh sebaik-baiknya terus masuk dalam peti ais. Dia panggil chiller, bukan frozen. Ambil sebaik-baiknya chiller yang 14 degrees. Itu untuk tone down dia punya body heat. Okey, selepas sembelih masuk chiller 14 degrees, tone down. Lepas tu besok nak makan boleh dah makan. Bila kita okey, ibarat ini lembu kan? Ini lembu. Okey. Bila kita buka dalam dia putih bersih. Begitu juga kalau kita lakarkan dia akan jadi macam-macam color. Di sini berlakunya lembu tu punya cantik bersih dibiarkan. So bakteria, makanan utama bakteria adalah daging merah. Sehitam-hitam daging, sebanyak-banyak bakteria. Because bakteria, dia multiplication dia a blink of eye. Ada satu ekor, within a second, dia kali 1500. Seekor saja ada. Bayangkan mana ada seekor bakteria yang hidup? Tak ada. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok, bakteria daging ni dia macam ombak tsunami dalam daging. Kalau tengok lewan, dia gulung bakteria macam ular ada, macam anaconda ada, macam-macam. Bakteria dia buruk tu. Yang bakteria yang lawa, bakteria AIDS lawa, tapi paling bahaya.
Okey? Satu soalan. Macam mana dari segi pemilihan lembu? Macam mana? Nak memilih lembu yang baik. Mana tahu kokok lembu tu dah sakit jantung ke, kecil manis ke? Saya rasa saya ada lembu tadi, tapi saya dah. Ini internet boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Lembu yang paling baik, ponggong dia bentuk U, bukan bentuk V. Okey? Kalau kita cerita kat kedai kopi, orang perempuan lalu marah. Ponggong dia bentuk U macam ni. Okey? Dia bentuk U macam ni, ya? Bentuk U. Tak kira lah anak lembu ke, bapa lembu ke, nenek lembu ke, kalau bentuk U macam ni, itu lembu yang paling baik. Kalau bentuk V macam ni, janganlah pergi. Itu sup juga minum. Ya? Itu saja, tak payah. Kalau saya nak cerita pasal incisors, lembu yang ada gigi berapa, tak ada gigi, saya tak boleh nak show sebab saya tak ada gigi. Dulu saya ada gigi, saya boleh tunjuk. Okey? So, dia gigi ni, antara incisors dia 2 tahun, 3 tahun, 7 bulan, 9 bulan, dia ada perbezaan. Itu. Kadang-kadang kita tengok 6 bulan ni kenapa lebih gemuk pada 9 bulan. Sedangkan 9 bulan, 6 bulan ni, dia ada perbezaan. Lepas tu dia pergi 9 bulan, dia kurus balik. Dan cukup naik 10 bulan, dia akan gemuk balik, dia akan naturalize diri dia balik dan turn to be a very good animal. Okey? Tapi lembu yang tak stres lah, lembu yang tak dihaga-haga lah. Jadi sampai sini, dia tu datang agak kan? Dah lembu tu pengang, dah aku tak dapat makan, besok nak sembelih, kau agak aku lagi, kan? Okey? So, Tuan Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah artinya rigor mortis dan apakah peranannya? Okey. Itu pasal benda tak ada dalam minat ini. Kenapa mana hilang saya pun tak tahu lah. Okey, rigor mortis, fiber muscle dengan dia punya apa ni? Dia rigor mortis, fiber muscle dengan enzim dia kan. Ini rigor mortis dia selepas sembelih, itu yang berat tadi tu, daging yang berat tu selepas dia sembelih, dia punya fiber muscle masih aktif. Dia akan mati pada hari yang ke-20 hari. Masa dalam tu dia akan bergerak. Dia akan bergerak perlahan. Bukan, itu tadi bukan bergerak tu, lembu dendam. Dia akan bergerak perlahan. Kadang-kadang dia tengok atas meja, lepas tu dia ada gigi. Kan? Benar tak? Dia tengok atas meja, dia akan bergerak. Dia ada fiber muscle. Fiber muscle tu masih aktif. Bila dia aktif, kita masak dia pula. Terus be very high acidic. Masuk pula garam. Uric masuk. Jahanam. Makan daging tak jahanam, kita jahanam. Bila sakit kepala, salah kan? Ni surau ni salah, tukar sembelih ni tak betul ni, aku makan sampai pening-pening ni, tukar sembelih juga. Kan? Okey ji? Rigor mortis pun sama, dia react sebagai pengenyah darah keluar pada daging. Dia nyak keluar. Ya? Saya pun tak tahu kenapa tak ada. Patut ada ni. Bawa dia macam ni. Betul balik masuk komputer ni. Okey. Daging segar yang baru disembelih ya. Kita percaya daging segar. Daging ini lepas sembelih memang segar. Tapi kalau di Europe, you jual daging macam ni, you commit crime. Betul tak? Di Europe kita commit crime kerana kita jual daging itu untuk membunuh. Ya? Sebab kita makan tak sihat. Jangan percaya dekat saya. Tengoklah research apa ni kan. Sebab saya ni memang masa muda saya diajar begitu. Di dalam Buckingham Palace, kalau tak 20 hari lembu daging itu tak boleh serve pada queen. Dan dia tidak dibenarkan dijual di pasaran pada pasar-pasar kerana daging itu masih aktif dan berbahaya dimakan. Kita
Kita percaya lepas sembelih terus makan itu adalah segar. Itu kepercayaan kita kerana kita suka dengar orang cakap. Kita tak suka dengar saintis cakap. Dan kita tak dengar ulama cakap. Kan Datuk Harudin dia akan makan daging, dia akan tanya Mus dah berapa hari ni Mus? 21 hari. Okey, saya nak. Kan? Dia pernah bercakap, orang kata dia bawa ajaran sesat. Jadi dia tak nak bercakap supaya benda ni tak menjadi huru-hara. Kan? Sebab tu dia makan kat kedai saya steak. Dulu dia susah makan, sekarang dia senang nak makan. Alhamdulillah. Kan? So kenapa ianya kurang baik? Kerana itu saya kata pada masa rigor mortis dia masih aktif. Bila aktif kita tak properkan dia, kita makan itu yang darah tinggi tu, makan sikit pening, makan sikit tegang, makan sikit tegang. Ya? Lepas tu orang kata, Abi, macam mana kita makan lagi korban? Okey. Inilah dak yang daripada kita pakai jurus lah benda ni. Ya? Dia punyalah jahat. Inilah dengki kita kat Islam. Okey, dia tak keluar pun artikel tentang the beauty of a Muslim bila dia sembelih korban. Makanlah. Kejap ni dia sembelih, saya tunjuk macam mana nak makan daging mentah, tapi tak nak makan sekilo. Tak hanya tak berbau, sedap, enak. Kalau kita ni tak boleh, ni bukan korban ni. Korban makanlah. Ambil sikit makan. Cantik. Jangan ambil garam, jangan ambil minyak kelapa campur goreng, tak, itu memang tak bagus. Itu yang menyebabkan daging itu rosak dan menyebabkan kolesterol tertimbul. Okey? Boleh tak daging dibasuh? Okey. Selepas boleh. Terima kasih. Basuh daging ni satu fenomena orang kita. Tak basuh, tak halal. Kan? Sebenarnya basuh tu keluarkan darah. Daging setelah kita simpan daging daripada rumah sembelih di mana-mana abattoir, dia akan basuhkan kata dulu. Dia basuh dan dia simpan 2 hari, lepas tu dia masuk. Lepas tu bila dia akan angkat, darah tu akan jatuh kerana dia 20 hari. Dia akan tendang darah tu keluar. Rigor mortis apa semua ni, enzim akan tendang darah keluar. Tinggal meat juice dalam tu. Itu daging berkhasiat. Itu daging yang sihat dimakan. Jadi orang kita ni basuh daging hilang semua. Jadi yang tinggal fiber. Bila kita makan tak ada apa pun kita makan. Yang kita makan cuma rasa santan, rasa minyak masak, rasa garam, dan gigit saja kita gigit daging. Khasiatnya tak ada. Okey, nak basuh tu boleh, tapi kalau daging segar tu basuh memang tak elok lah. Kalau nak basuh juga daging, kalau nak basuh ambil air suling, jangan ambil air paip yang ada klorin tu. Tindak balas dia, kalau kita silap daging tu akan beracun sebab klorin bercampur dengan darah. Dia basuh simpan. Paling bagus ada setengah orang tu ajar bungkus dengan kertas surat khabar. Dia bunuh 2 kali, dia bunuh kita. Basuh dengan air klorin, bungkus dengan surat khabar, simpan. Jadi dia pertama dah bunuh kita dah dengan air klorin. Kedua tu dia bunuh kita dengan newsprint tu yang hitam-hitam, kita makan. Kan? Dia serap masuk dalam. Tak bahaya, tak mati. Mati kerja Allah. Cuma merana. Kan? Okey? Lagi satu. Ya. Tak berapa dengar je. Boleh tak? Maklumlah kita ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan buat soalan lah ya. Boleh. Yang mana tuan tadi mengatakan bahawasanya sebelum kita turunkan lembu atau sebelum kita kurbankan, ada syarat-syarat yang tertentu yang tak boleh kita laksanakan. Bermakna salah pada segi cara kita laksanakan. Apakah syarat-syarat itu? Tadi dia tuan tanya kena kalau macam ni tak boleh, macam ni tak boleh. Jadi kita nak tahu sebelumnya kita turunkan lembu ataupun sebelumnya kita kurban. Okey. Dia macam ni.
Dia bukan salah sebenarnya Ji. Betul. Cuma cara pengendalian dia tak betul. Okey, contohnya macam tadi kita nak sembelih lembu kan. Sepatutnya kalau kita nak sembelih lembu ni kita mandi. Sepatutnya. Lembu tak akan tenang je. Dia akan tenang. Kejap lagi kita tunjuk macam mana tenang dan relax. Kan? Dan okey, saya tadi saya mohon sikit berkaitan dengan takbir. Kalau boleh janganlah takbir. Janganlah bertakbir dalam wuduk. Setakat Allahu Akbar cukup. Kan? Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siapa yang ajar? Saya tanya Tuan Nurdin. Pening untuk jawab. Aku nak terangkan pening. Aku pergi sana dia kata gini, aku pergi sini dia kata gini. Janganlah. Takbir, dia duduk tempat sempurna, tempat yang elok. Ya Allah, takbirlah kita. Kan? Bertakbirlah kita. Kan? Buatlah duduk sempurna, cantik. Di dalam keadaan kita foto bertakbir. Jangan. Itulah. Jadi sebenarnya dia kata nak itu buat macam tu, nak sembelih kan. Ada orang macam-macam. Ada kadang-kadang dia tulis kalimah Allah dekat tempat dia nak sembelih tu. Dia pergi dia ambil punya atas. Oh, alihlah roh rah dia sembelih. Saya tak boleh nak tegur benda tu. Sebab sejak kali saya beritahu, saya tak beritahu pun. Saya minta kadang-kadang ada pernah saya cabar sekali, saya kata boleh tak saya sembelih. Saya nak buat 2 orang saja. Dia tak boleh, orang dah bayar. Berapa? 2,400. Saya ambil 2,400, saya bagi cakaran, saya bagi ni, saya bayar dulu. Kalau seandainya saya buat tak elok, ambillah duit itu dan anggaplah korban ni tak apa dia kata, batal. Saya buat baru semua ngikut. So itulah kita sebenarnya kita nak memperbetulkan saja, bukan kita nak mengajar. Kita nak berkongsi ilmu sebab saya nak memudahkan. Seandainya kalau saya buat Haji dah sembelih berapa banyak dulu je. Haji selalu sembelih kan. Sekali ni Haji sembelih tenang, best, tak ada berlumuran darah. Haji pun tenang buat. Jadi Haji pun rasa senang kan. Jadi saya dapatlah sedikit pahala daripada Haji yang buat kan. Haji dapat 99%, saya dapat 1%. Jadilah. So inilah berkongsi ilmu je. Jadi kalau seandainya saya tak kena, Haji tegurlah saya ya. Jadi itulah saya kata, nak sembelih kalau boleh sebaik-baik jangan biar